So sekarang, okay, sebelum kita belajar pasal keseimbangan, okay, sebelum kita belajar pasal keseimbangan daya, okay, sebelum kita belajar keseimbangan daya, kita akan belajar tentang segitiga daya dulu. Okay, kita akan belajar cara nak lukis segitiga. Okay, sebab sebelum kita nak buat semua keseimbangan bagai itu, kita kena adakan segitiga daya dulu. Alright, tapi sebelum tu dia ada benda lain pula. Dia ada benda yang kita panggil free body diagram ataupun gambar rajah jasad bebas. Okay, satu soalan nak tanya. Katakanlah kita ada satu objek ni tergantung dekat tali. Okey, kita ada satu objek ni tergantung dekat tali. Lepas tu kan cikgu nak tanya, apa yang kita nak label dekat sini? Daya ke bawah ni kita nak label sebagai apa? Okey, Naim betul, Sarah betul, Atira betul. Cikgu ulang soalan. Kita ada objek, lepas tu ada satu arrow yang menunjukkan daya arah bawah. Okey, so soalan cikgu adalah kita nak label dengan apa daya tu? Okay, Is betul, Nadia betul, very good. Okay, so yang ke bawah ni adalah W. So W ni apa? W ni adalah weight. Okay, beratlah. Okay, so sekarang satu lagi. Objek ni digantung dekat tali. Okay, objek ni digantung dekat tali. Sekarang cikgu nak lukis satu lagi arrow kat sini. Cikgu nak label apa dekat situ? Kalau cakap pasal tali. Okay, Naim betul, Is betul, Sarah betul. Okay, Nadia dekat tapi macam spesifik untuk tali. Kita panggil apa? Cuba nak tak cuba confirm salah. Kalau cuba maybe betul, maybe salah. Okay, Nadia sekarang dah betul. Okay, Tamil betul, Atira betul. So ke atas kita panggil T, tension. Okay, ataupun bahasa Melayu dia adalah tegangan tali. Okey, sekali lagi, kalau ada objek apa-apa pun, arrow ke bawah mesti berat. Arrow ke bawah mesti W, weight. Okey, arrow ke atas, kalau ini adalah tali, kita panggil dia T, tension ataupun tegangan tali. Okey, ingat bawah W, ke atas adalah T. Jadi sekarang, W ni arah bawah, T adalah tali yang melawan arah berat tadi. Okey, sekarang cikgu padam sekejap. Cuba kita tengok dalam gambar ni. Bayangkan ni adalah mentol gergasi. Mentol gergasi ni cikgu nak lukis, dia tergantung pakai tali dekat atas, apa nama benda ni? Siling. Tu nama dia. Okey, kita gantung tali ni dekat atas. Okey, so sekarang ni objek ni cikgu nak lukis satu arrow ke bawah. Cikgu nak label dia sebagai apa korang? Cikgu nak label dia sebagai apa? Ya, Naim betul. Sarah Irdina betul. Ya, Ikhwan betul. Alia betul. Sekali lagi soalan cikgu adalah arrow ke bawah tu cikgu nak label sebagai apa ni? Hai Puan, jumpa lagi kita. Okey, Hafiq betul, Is betul, Nadia betul, Zara betul, salah eja kot. Hai Priya, berjumpa kita. Alright, so ke bawah adalah W anak-anak, ke bawah adalah W. Okey, sekarang ni kita ada tali. Okey, sama je dengan tadi. Yang ni, cikgu nak label apa ni? Okay, cikgu nak label ni sebagai apa? Okay, bagus. So kita akan label ni sebagai T dan ini pun kita akan label sebagai T. Alright, so sekarang ni inilah dia free body diagram. Maksudnya kita ada satu objek, lepas tu kan ada tali yang menarik di arah sini, lepas tu ada tali menarik di arah sini dan kemudian ada berat ke arah bawah. Jadi daripada untuk belajar keseimbangan daya ni, daripada bentuk ni kita kena tahu hasilkan yang ni. Okay, so sekarang kita dah ada free body diagram yang melambangkan semua daya yang ada dekat dalam satu objek. Okay, setakat ni,
Okey, daripada gambar ni, gambar yang mentol ni kepada gambar yang arrow warna hijau ni, katakanlah satu satu tu maksudnya korang tak faham, 5 maksudnya korang faham, kita kat mana sekarang? Okey, untuk melukis daripada objek tu, tiba-tiba sekarang kita dah ada arrow hijau ni, satu tak faham, 5 kita faham. Okey, korang kat mana? Amboi nombor dia. Okay, so cikgu proceed Jadi sekarang ni point dia adalah kita kena ada free body diagram dulu. Okay, bila dah ada free body diagram, kita upgrade seterusnya barulah masuk segitiga daya. Okay, sekarang ni ini adalah free body diagram. So nak lukis segitiga daya ni korang kena belajar 2 syarat. Dia kena ada 2 syarat. Syarat yang pertama dia adalah arrow sama arah. Kejap lagi cikgu akan explain tapi dengar dulu. Arrow kena same direction dengan original dia. Okay, arrow kena sama arah atau same direction. Okay, daripada situ dia kena main kejar-kejar. Dia kena main kejar-kejar. Tadi je dah. Maksudnya dia tidak bertembung. Okay, arrow sama arah tu maksud dia macam ni. Tadi cikgu tunjuk ini adalah W. Waktu cikgu nak lukis triangle, boleh tak cikgu lukis W macam ni? Okey, tadi cikgu lukis konon-konon W arah ni kan, boleh tak tiba-tiba cikgu lukis W arah atas? Betul atau salah korang? Okay, very good. So sekarang ni arah atas tu salah lah. Kenapa salah? Sebab tengok syarat pertama, arrow dia kena sama. Okay, so arrow kena sama. Lepas tu kan kalau macam contoh, katakanlah cikgu lukis, okay, tali macam ni. Direction dia sepatutnya macam ni. Tiba-tiba waktu buat triangle kita lukis macam ni. Salah. Okay, sebab syarat dia adalah yang pertama, arrow kena sama arah. Okay, syarat yang kedua adalah dia kena main kejar-kejar. Maksud main kejar-kejar tu adalah katakanlah satu arrow cikgu lukis macam ni. Kejar-kejar maksudnya dia tidak bertembung. Jadi satu lagi arrow tu kena macam ni. Okey, kejar-kejar tu maksudnya dia tidak bertembung. Jadi kalau satu macam ni, satu lagi kena tidak bertembung lah. Tu yang cikgu kata, dia kejar pergi sini tapi orang ni pergi kejar sini pula. Okey, kalau cikgu lukis, okey ini macam ni, lepas tu tiba-tiba, alamak, what is this? Satu lagi cikgu lukis macam ni. Betul ke salah? Cuba anak-anak, betul ke salah? Okey, pandai. So salah, dia tak boleh macam ni. Kenapa? Sebab dia bertemu. Sepatutnya dia tidak bertemu. Macam itulah cerita dia. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak ajar Sekarang katakanlah, alright, cikgu lukis, cikgu label dulu. Okey, cikgu label yang ini sebagai T1, ini adalah T2 dan ini adalah W. Okey, cikgu ajar tahu macam mana nak buat. First kali W arah bawah. Kalau cikgu personally cikgu akan lukis arah yang straight dulu. Maksudnya weight dulu sebab senang nak bajet. So cikgu lukis W macam ni. Okey, lepas tu kat sini kita tahu arrow dia mesti menjauhi benda ni. So apa yang cikgu buat adalah lukis T2. So cikgu nak tanya, kalau cikgu nak lukis T2, arah kiri macam ni ke arah kanan? Kalau nak buat T2, arah kiri atau arah kanan? Kan? Mestilah towards the right kan? Arah kanan. Kenapa? Same direction. Korang tak boleh tiba-tiba main tukar direction. So dia arah kanan. So ginilah rupa dia. So kalau dah macam tu, lengkapkan je lah. Satu lagi dapatlah, wow, what is that? Okay, dapatlah T1. Okay, so inilah dia free body diagram. Daripada free body diagram, kita boleh dapat triangle of forces, segitiga daya. Tengok cukup syarat ke tidak. Yang pertama, arrow dia kena sama arah. Yang kedua, dia kena main kejar-kejar. Okay, so
setakat ni, okey, untuk lukis triangle ni 1 sampai 5. Kat mana kita? Okey. So sekarang cikgu padam dulu, kita pergi yang seterusnya. Alright, sekarang tengok gambar ni. Ini adalah gambar frame gambar. Okay, so frame gambar ni dia digantung dengan tali kat sini. Okay, so sekarang ni tali ni ingat berat sentiasa arah bawah. By the way, jangan buat sengit. Cikgu tahu gambar ni nampak macam oh dia sengit ke tepi. Tidak, jangan begitu. Graviti sentiasa ke bawah, tegak. So ni W. Okay, lepas tu tali mesti melawan arah tu. Maksudnya dia ke arah benda ni. Okay, so ini adalah tali 1. Okay, kalau nak lukis kena guna ratio ke tidak? Untuk kes ni sebab kita kata sketch, lakakan, tak payah. Sebab hari ni tujuan kita melukis ni bukan untuk lukisan skala. Tujuan kita lukis hari ni sebab nak belajar keseimbangan daya. Okay, sebab nanti keseimbangan daya kita akan guna calculation. Jadi bila guna calculation kita tak perlu nak guna ratio tu ataupun lukisan skala tu. Cikgu dah start 13 minit lepas. Tak apa, kita tengok apa yang boleh, tak apa, baru lagi ni. Okay, so sekarang ni tali ini cikgu letak sebagai T1, ini T2, ini adalah W. Okay, sekarang korang dah belajar tadi kan, lukis segitiga. Okay, jadi cikgu nak minta cuba buat segitiga sendiri. Buat segitiga sendiri. Okay, cikgu bagi masa lah, ambil lah 2 minit. Buat segitiga berdasarkan gambar ni. Okey, kejap lagi kita tengok. Siapa yang sudah bagi tahu cikgu. Okey, kalau dah ramai yang sudah boleh kita proceed. Wih, laju. Okey, apa yang cikgu minta sekarang adalah sila lukis segitiga. Berdasarkan apa yang kita belajar tadi. 1 minit lagi lah, cikgu janji 2 minit kan, 1 minit lagi. Okay, so sekarang first cikgu akan lukis, dia sebenarnya boleh dapat 2 triangle Yang pertama lukisan dia akan jadi macam ni. Ini W, ini T1, ini adalah T, wow sengit, T2. Okay, ataupun korang boleh dapat ini adalah W, okay, ini adalah T2 dan ini adalah T1. Okay, ini adalah gambar nombor 1, ini adalah gambar nombor 2. Cuba share dengan cikgu. Okay, korang buat nombor 1 ke nombor 2? Ke nombor 3? Salah. Arrow kena betul salah direction salah. Cuba bagi tahu cikgu korang lukis gambar yang mana? 1 ke 2 ataupun terus tak ada pun dalam ni. Wah, dia lukis 2. Dua-dua. Okay lah tu. Alright, so inilah 2 possible jawapan yang ada untuk benda ni. Okay, so dah pandai kot lukisan untuk lukis segitiga. Boleh Alright, so sekarang selesailah. Tiba selesai. Ya, selesai untuk lukisan segitiga. Jadi cikgu akan padam dulu. Okay, cikgu akan padam, lepas tu kita akan skip. Okey, baik. Kita bagi lagi satu contoh. Ada kawan kita minta contoh. Ambil. Nah, silakan. Okey, satu lampu ini ditarik oleh tali yang warna biru ni. Okey, tali ni bayangkanlah. Okey, bayangkanlah dia 90 darjah macam ni. Okey. Satu lampu ini ditarik oleh 2 tali, satu tali yang atas ni, satu tali yang ini. Silakan. Cuba cikgu bagi 2 minit. Siapa dah pun boleh bagi tahu sudah.
lajunya. Okey, baik. Semua udah nampaknya, ramai yang udah. Okey, so sekarang cikgu lukis Pertama, kita kena tahu, jangan lupa lukis benda ni. Nanti korang ni macam tak ada guide, mulalah jam. Okay, so first, arrow ke bawah sebagai W. Okay, katakanlah ni T1, ni T2. So, T2. Lepas tu T1. Alright, yang ni pula satu lagi kita ada arrow ke bawah. Okay, kemudian, sekejap bagi cikgu fikir. Oh, okay. T1 dan kemudian T2. Okay, so ni nombor 1, ini nombor 2. Korang yang mana satu korang lukis? Wah, dua-dua dia lukis. Jawapan akan still sama untuk mana-mana gambar yang korang lukis. Okay, wah, dua-dua. Okay, so yang penting arrow semua match. Okay, dapat bentuk segitiga. Degree yang ni 90 degree. Dia tak semestinya cuma dalam ni kebetulan dia 90 degree. Okay, dia tak semestinya 90 degree. Dia ikut suka hati dia. Alright, so untuk yang ni memang boleh dapat dua lakaran. Yes, betul. Jadi cikgu nak tanya untuk lukisan. Okay kot, 1 sampai 5 untuk dapatkan lukisan segitiga ni kat mana kita? By the way, kita tak masuk lagi keseimbangan tau. On the way. Okay, so sekarang wah, nombor dia. Okay, so cikgu padam sekejap. Mari kita tengok nak masuk betul-betul keseimbangan. Tapi sebelum masuk keseimbangan, korang kena recap matematik. Okay, kena recap matematik ni dulu. Yang pertama, ini adalah segitiga. Kalau segitiga, total dalam dia adalah 180. Jadi kat sini, ni 60, ni 70, ni berapa korang? Tolong kira bersama-sama. Okay, thank you Alif, thank you Is. Okay, terima kasih Sabrina, Khalisa, Nadia, Faika, Hana, Aisyah, Tamil, Yasmin. Okay, very good. So ini adalah 50. Kenapa? Sebab 180 tolak. Okay, 60 tolak 70. Dapatlah 50. Alright, ini adalah recap yang pertama. Ni recap lah. Mostly korang dah tahu pun, tapi nak bagi tahu juga. Okay, yang kedua, total angle on a straight line. Jumlah sudut atas satu garis lurus adalah 180 darjah. Maksud dia, kalau cikgu cakap ini adalah 120. Wow, what is that? 120 darjah, ini berapa korang? Kira-kira anak-anak, tak kira, tak dapat. Gitu. Okay, so 180. So kalau 180 tolak dengan 120 dapatlah sini 60. Gitulah cerita dia. Okay, last, alternate angle. Alternate angle adalah contoh zigzag tu. Okay, maksudnya dalam bentuk Z ni, bucu dia sama dengan bucu yang lagi satu. Maksud dia gini, contoh kalau ini 60, contohlah, ini pun akan jadi 60. Okay, kejap. Cikgu try nombor lain. Korang bagi tahu cikgu jawapan. Okay, cikgu kata ini adalah 130. Berapa angle sini? Laju Alif. Okay, Xavier betul, Nadia, Is, Danish, Auni. Sorry, nama korang laju sangat gerak. Ya, Sarah Idina betul. FHZ betul. Yasmin, very good. Okay, so dekat sini ada dua cara korang boleh tengok. Satu sudut dalaman. Okay, 180 tolak 130 dapat 50. Atau
Atau kalau kita buat zigzag, selang-seli tu ni adalah 130. So gabung dengan atas tadi, kalau ni 130, ni adalah 50. Okey, satu lagi yang cikgu tak tulis kat sini. Kalau kalau contoh cikgu kata ni adalah garisan macam ni, lepas tu kan ini adalah 50. Ni berapa? Kalau bersudut tegak, yang itu 50, ini berapa? Tak tahu cikgu gambar ni, tapi bayangkanlah. Wah, sungguh bagus sekali. So total adalah, ingat sudut tegak, okey, perpendicular maksudnya total adalah 90 degree. Jadi kalau 90 degree ini 50, ini akan jadi 40. Okey, jadi ini adalah sedikit sebanyak recap yang korang kena tahu. Jadi korang untuk yang ni 1 sampai 5, kat mana kita? Dia macam laju sikit, sorry, sebab dia macam ada banyak benda nak kena recap hari ni. Amboi Aisyah, hamba sikit nombor tu. Okay, so sekarang cikgu padam sekejap. Kita pergi tengok yang seterusnya. Okay, sign rule. Add match pula. Macam itulah ceritanya. Okay, so sekarang ni, ini adalah sign rule. Okay, so function sign rule ni adalah bila kita ada angle, kita nak cari panjang, ataupun bila panjang nak cari angle. Cuma dalam kes ni panjang tu tukar kepada force. Okay, ni yang kawan kita tanya tadi, perlu ke Lucas equal ratio? Dalam kes ni disebabkan kita pakai formula, kita tak payah nak kira pakai tak payah Lucas equal ratio ataupun Lucas equal scale sebab kita guna formula. Okay, sekarang tengok dekat sini, sabar dulu kejap A ni adalah panjang, yang atas tu panjang dia. So dalam kes ni contoh A adalah panjang dia. Okay, so A ni dia punya sudut opposite dia adalah A besar ni. So dalam formula A bahagi dengan sin kepada A. Okay, sebab itulah formula dia sin rule, sebab kita pakai sin. Okay, so A bahagi dengan sin A sepatutnya adalah sama dengan B bahagi dengan sin B. Okay, sama juga dengan C bahagi dengan sin C. Okay, jadi tengoklah apa information yang ada, tengok sesuai ke tidak. Okay, jadi kita tengok dekat soalan ni. Okay, cikgu bagi korang masa 2 minit untuk try sekejap. Okay, cari X soalan dia adalah cari X. Okay, tengok unit dia sepatutnya apa. Alif cek balik unit dia apa. Okay, Hazika betul tapi tak ada unit. Ingat fizik tak ada unit, salah. Sarah Irdina betul. Alif sekarang betul. FHZ betul. Zara cek balik calculation. Aisyah cek balik. Salah type kot. Okay, Tamil betul. Nadia betul. Hafiq betul. Atira, unit mana tapi betul nombornya. Is betul. Ya Alif, humble sikit. Tanya. Okay, Tamil betul. Oni betul. Alright, so jom kita tengok macam mana nak buat benda ni. So, konsep dia adalah pastikan dia berlawanan lah macam kita cakap tadi. Contoh 15. Okay, dia tak kisah, ingat tak kisah siapa A, siapa B, siapa C, asalkan opposite. So 15 ni opposite dia 70. Dah tahu, pandai dah. So 15 bahagi dengan sin 70. Sama dengan. So X ni apa dia punya lawan? Lawan depan dia adalah 60. So X bahagi sin 60. Okay, bawalah gerak-gerakkan matematik korang tu. 15 sin 60 divide by sin 70 sama dengan X. So final answer X adalah, pinjam jawapan semua orang, 13.82. Unit dia adalah Newton. Kenapa? Sebab 15 ni adalah Newton.
Kenalah letak C, nama dia sign rule. Macam mana sign rule tak ada sign? Okay. Alright, so anyway macam ni lah cara dia. So korang sign rule 1 sampai 5 untuk sign rule kita dekat mana? Kalau cos slide selepas ni. Okay. Jadi cikgu padam dulu Okay ikut. Okay sekarang kita pergi dekat cosine rule pula. Sama je cerita dia, sama je. Okay, cuma beza dia adalah dia pakai cos lah. Cuma formula dia pun lain lah. Okay, so macam contoh C ni opposite dia adalah angle yang C. A ni opposite dia adalah angle yang A. B ni opposite dia adalah angle yang B. So contoh, inilah formulanya. So kalau korang nak tengok angle A, panjang kat depan ni A lah. Kalau nak tengok yang B, panjang dia adalah B. Kalau nak tengok yang C, panjang dia adalah yang C. Okay. So cuba sekejap untuk formula cos ni. Dia laju sebab dia recap tau. Tak apa, praktis banyak-banyak. Nanti pandailah tu. Nur Khalisa, jangan lupa square root. Final answer kena square root. Sebab yang korang dapat tu adalah square. A square, B square. Okay, Tamil betul, Hafiq betul. Auni, FHZ, Zahra betul. Okay, Nadia betul. Sarah Irdina, Faika, Sabrina. Yasmin tengok balik dekat situ 2 BC. Cikgu rasa tak tulis 2 tu. Rasanya lah. Check balik. Okay. So kalau contoh X ni. Okay. Kalau kita buat calculation lah. X kuasa 2 sama dengan. Okay, tengok ni pasangan dia. Kan, jadi tinggallah yang dua orang ni. So 15 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 2 15 12 cos 60. Okey, tekan kalkulator, dapatlah jawapan X sama dengan, jangan lupa square root So X adalah 13.75 Newton. Okay, so ini adalah cosine rule. Okay, brain sekejap. Okay, so tak kisahlah macam mana pun, yang penting mana-mana pun boleh pakai, sine rule boleh, cosine rule boleh. Okay, sebab tu formula dia. Right, so sekarang 1 sampai 5, 1 tak faham, 5 faham. Kita dekat mana? Kalau soalan bagi unit darjah je, dia mesti ada bagi something. Maksudnya dia kena bagi satu panjang at least. Dia tak boleh tiba-tiba bagi darjah sahaja. Okay, sebab dia akan guna salah satu, sama ada sine rule atau cosine rule. Satu tak faham. Satu tak faham, 5 faham. Okay, alright. So, cikgu padam dulu Okay, tak apalah, kita proceed dulu. Okay. Sekarang, finally, barulah kita masuk ke soalan yang keseimbangan daya. Tadi tu semua intro. Okay, setengah jam tu semua intro. Okay, sekarang barulah betul-betul kita nak tengok apa benda. Okay, apa benda keseimbangan tu. Okay, keseimbangan ni, soalan ni kita apply bila dia kata objek tu tergantung tak bergerak. So dalam kes ni objek tergantung tidak bergerak,
So kita tahu dah mesti guna keseimbangan daya. Okay, first step sabar-sabar, jangan buat dulu, sabar, tenang. Okay, first step kita adalah buat yang arrow-arrow tadi tu. Second step, buat triangle. Okay, so third step adalah apply formula. Alright, so tengok gambar ni dulu. Okay, untuk buat arrow tak apalah, cikgu rasa tak ada masalah, korang semua boleh buat. Sekarang cikgu buat, ini adalah W, ini adalah T1 dan ini adalah T2. Ni arrow. Okay, sekarang triangle. Okay, cuba korang buat triangle jap, cikgu bagi masa. Okay jap, triangle plus angle. Maksudnya triangle yang korang buat tu, contohlah ni triangle kan, cikgu nak angle dalam dia sekali. Semua, label sekali. Yang ni cikgu bagi 2 minit. Lukis triangle, lepas tu labelkan semua angle yang ada kat dalam tu. Dah buat, bagi tahu cikgu. Okay, jap sekali lagi, just in case korang confused dengan apa yang cikgu minta lukis triangle, lepas tu label semua angle kat dalam dia. Okay, kalau dah cakap je dah, tak apa, tak payah tulis angle kat cikgu pun tak apa. Lagi 1 minit. Okay, cikgu lukis tau, triangle, tak apa, tengok yang mana tengah buat tu tak apa, buat dulu, tapi cikgu nak tunjuk. Okay, so gitu rupa dia, satu macam ni. Okay, satu lagi pun boleh juga. Sekejap. Okay, wow. Okay, so yang ini adalah 40, ni adalah 40, ni adalah 100. Ni adalah 100, 40, 40. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk kenapa. Tapi nak tanya dulu, siapa yang betul, siapa yang salah? Awak apa? Saya apa? Saya betul ke saya salah? Soalan cikgu adalah siapa betul, siapa salah? Lapor diri. Jangan risau, tak apa. Tanya Aisyah. Okay, so kepada mereka-mereka yang salah, math sini cikgu tunjuk method tau. Okay, semua orang bertenang. Cikgu rasa dari segi triangle semua orang tak ada masalah. Okay, cikgu rasa lah. Dari segi triangle semua orang tak ada masalah nak lukis. Sebab tadi pandai je kan? Okay, sekarang macam mana nak letak angle? Okay, tips.
bertenang, tengok dulu tau, tengok kejap. Okey, siapa yang salah tu tengok dulu. Tips dia adalah sebelum korang waktu macam ni, sebelum pindahkan label tu, buat garisan straight macam ni. Buat je. Buat kat semua tempat yang ada yang korang rasa sesuai. Yang ada tali. Okay, so garisan ni represent weight. Walaupun sebenarnya dia bukan weight tapi dia selari dengan weight. Lukis je. Lukis je garisan tegak macam ni. Okay, untuk mewakili weight. Okay, sebab nampak tak weight ke bawah. Okay, secara menegak. Okay, sekarang labelkan pakai apa yang ada kat sini. Okay, sekarang bagi tahu cikgu, sini berapa angle dia? Berapa angle kat sini berdasarkan kita belajar nombor atas-atas tadi? Berapa? Okay, sebab itulah weight tu memudahkan sebab dia tegak. So bila dia tegak, kita tahu dia 90 degree. So kalau dia 90 degree, this is 50. So this should be 40. Okay, sekarang cikgu nak tanya, angle ni berapa? Angle yang ni pula. Kat sini ada beberapa cara. Salah satunya buat zigzag tu, yang alternate angle, berselang-seli tu. Kalau perasan, nampak tak ni ke atas, buat Z. Kan? So kalau kita buat Z, kita akan dapat 40 kat sini. Very good. Okay, sekarang cuba belah kanan ni pula, angle sini. Angle ni pun 40. Kan? Mana tahu sebab 50, 40, 90. Zigzag lagi. Zigzag macam ni ke atas. So ni berapa? 40. Kalau dah selesai benda ni, sangatlah mudah untuk transfer. Kenapa? Kita tengok label. Sekejap, kita label pakai warna lain dulu. Okay, ni kita dah tahu T1. Ini kita tahu T2. Tengok angle ni W. Ini adalah, yang bawah ni, ini adalah angle antara W dengan T2. Ini T2. Warna lain. Okay, ni T2. Ini weight punya komponen, bukanlah komponen, mewakili tadi. So nampak tak? Angle dia adalah 40. Okay, sekali lagi. T2 dengan W. Mana angle dia? So this is T2, this is W. So 40 lah tengah-tengah dia. Okay, so yang atas pula, yang ni. Antara T1 dengan W. So nampak ni T1. Ni W. So 40 juga. So kalau dah ni 40, ni 40, this is a triangle. So total 180. So ni berapa korang? Berapa angle dekat last one ni? Hafiq, betul ke kira tu? Korang, cikgu tanya kat sini. Okay, so total adalah 180. So this is 40, this is 40. So tinggallah 100. 180 tolak 40, tolak 40. Korang akan dapat 100. Gitu. Okay. Alright, tak apa, kejap. Lepas ni kita buat lagi satu soalan. Tapi yang ni kita habiskan dulu Yang ni kita habiskan dulu. Okay. Point cikgu tadi adalah, method dia adalah buat je satu garisan yang menegak untuk setiap tempat yang ada bucu. Dari situ transfer je. Sepatutnya mudah lah. Okay, last point. Formula. Formula sepatutnya tak ada masalah sebab kat sini dia dah cakap W adalah 50. Dia kata cari tension of the string. So dalam kes ni, T1 sama dengan T2. So mana-mana korang pakai pun boleh. Kenapa sama? Sebab kita boleh tengok kat sini angle sama, panjang tali sama. So value dia adalah sama. Okay, sila cuba. Cuba dapatkan T1. Tak kisahlah formula mana. Formula cikgu dah buat kat sini kalau tak hafal.
Okay, Sarah Idina betul, Nadia betul, Haikal betul. Unit jangan lupa ya anak-anak. Faikah betul, Tamil betul, Hafiq betul, Syahidah betul, Alif betul. Is betul. Alright, so tak kisahlah formula mana pun, tapi kalau dia tak bagi tahu, cikgu suka pakai sign rule sebab dia macam pendek. Okay, so macam mana nak buat? First, kita nak cari T, katakanlah T1, tapi tak kisah sebab T1, T2 sama je. So T1 per sin 40 sama dengan W kita dah ada. So 50 bagi sin 100. Okey, gerak-gerakkan dapatlah T1 sama dengan 32.64 Newton. Jadi itulah dia ceritanya. So, korang untuk soalan ni, 1 tak faham, 5 faham. Korang kat mana? Okay, so cikgu padam dulu. Try buat soalan ni. Okay, terus sampai last. Okay, cuba buat. Sekejap, sabar, jangan buat sampai last. Buat triangle dulu, buat triangle bersama dengan angle. Okay, buat triangle bersama dengan angle dia dulu. Dah siap, bagi tahu. Okay, supaya tak adalah macam kalau salah tu lama sangat salahnya. Bersama angle tau. Okey, jap. Sabar-sabar semua orang. Step semua orang lain-lain ni. Cikgu nak tanya dulu. Triangle dah siap ke belum? Triangle dulu. Triangle dah siap ke belum? Okey, dah So sekarang cikgu nak lukis ni. Tengok sama ke tidak. Okey. Ni W. Ingat tau kan sepatutnya ada dua cara triangle tapi tak kisah pun asalkan angle dia, sudut dia dah betul. Okey, so this is W. Okey, this is T1 dan ini adalah T2. Okay, so sekarang macam mana nak buat? Nampak serabut kalau macam ni. So apa yang kita buat adalah tarik je. Tarik. Nampak bucu, kita tarik. Nampak bucu, kita tarik. Okay, tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Okay, lepas tu nak buat apa? Isi. Okay korang, ni berapa? Tolong. Berapa angle kat sini?
Okay, very good. Ni adalah 50. Lepas tu kita dah belajar zigzag kan. Kalau alternate, ini 50, ini pun 50 juga. Sama dekat sini. Ini 50. Mana dapat? Sebab ini kan 90. So 90 tolak 40 dapatlah 50. So buat zigzag dapatlah sini 50. Okay. So T2 dengan W. Berapa angle atas ni korang? Antara T2 dengan W tu berapa angle dia? Very good. Angle dia adalah 50. Mana tahu sebab tengoklah tali, nampak tak? Ni kan T2. Tali ni T2, warna, semua warna dah ada. Ni T2. Okay, ni adalah W. So angle tengah-tengah dia itulah 50, settle. Okay, so antara T1 dengan W, yang ni pula, yang bawah ni, T1 dengan W berapa? Cari daripada gambar tu, tengok T1 kat mana, jumpa je tali T1 tu, tengok W pula kat mana. Okay, so ini adalah T1, ini adalah W kita. Jadi 50 lah. Okay, sebab tu cikgu sangat mencadangkan buatlah benda ni, sebab kalau korang buat benda ni, dia lagi nampak angle nak isi tu. Tak adalah teragak-agak, kena bayang, kena imagine bagai. Okay, so kalau dah ni 50, ni 50, ini akan jadi 80. Okay, sekarang soalan suruh kita cari berat. Okay, soalan suruh kita cari berat, so maksudnya kita kena cari W. Cik try. Okay, so berapa jawapan dia? By the way, soalan kata kira berat kan? Dekat sini tak payah guna W sama dengan mg ke apa. Okay, tak payah. Kenapa? Sebab W tu sendiri adalah force. Ingat, W kan unit dia adalah Newton. Okay, so maksudnya itu yang memang kita cari. Okay, maksudnya korang dapat je nilai W ni terus itulah jawapan dia. So gunalah sine rule ke cosine rule tu ke untuk dapatkan nilai panjang tu. T1 dengan T2 dalam ni sama. Kenapa? Sebab dia punya angle adalah sama. Okey, Tamil betul. Auni betul. Syahidah betul. Adalah kod yang atas-atas tadi betul, cikgu tak jawab. Is betul. Faikah betul. Hafiz betul. Alif betul. Okay, so pakailah sine rule tadilah. Kalau cikgu pakai sine rule sebab dia senang kan. So kita nak cari W. So W bahagi dengan apa? Carilah sine 80. Kenapa? Dia punya opposite. Sama dengan T2. T2 dia dah cakap 3.11. So 3.11 bahagi sine 50. Okay, tekanlah kalkulator korang. 3.11 darab sine 80 bahagi sin 50 dapatlah 3.985 ataupun 4 Newton. Begitulah ceritanya untuk keseimbangan daya. Alright, so anak-anak ada apa-apa nak tanya soalan?